Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula ke program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Dan pada hari ini kita akan membincangkan topik yang saya rasa semua orang tengah bercakap sekarang ni, iaitu tentang politik. Politik, orang bercakap 20, orang kata 24/7, tiap-tiap hari orang bercakap tentang politik, dan kita melihat bahawa parti-parti politik pun dah masuk gear 5 dah. Kerana mereka mengetahui bahawa pilihan raya pembubaran parlimen akan diadakan bila-bila masa. Ada teori mengatakan, ada pendapat, ada suara-suara mengatakan bahawa hujung minggu ini, selepas bajet pada hari Jumaat ini, selepas bajet pada hari Jumaat ini, mungkin parlimen akan dibubarkan dan pilihan raya akan diadakan. Jadi dalam tempoh tersebut bermacam perkara berlaku. Pemecatan ahli UMNO, digantunglah ancaman terhadap PAS. Kalau PAS tidak keluar daripada bersatu, maka muafakat nasional tidak akan diwujudkan oleh UMNO. Jadi UMNO ni seolah-olah sekarang ni dia cuba nak mengkontrol keadaan itu. Jadi begitu juga dengan Najib walaupun dah masuk dalam penjara di Kajang, masih lagi bercita-cita nak hadir ke parlimen sebagai ahli parlimen pekan. Ini sesuatu yang mengelirukan, sesuatu yang lucu. Dan orang kata apa dah jadi dengan negara kita. Jadi selain daripada itu, Anwar pula dah guna gula-gula dia. Dia kata hari ini betul akan dibagi percuma kepada B40, begitu juga PT-PTN. Ini semua orang kata gula-gula zaman ubi kayu baling dululah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita mempunyai seorang host yang saya rasa akan menggemparkan program ni lah. Iaitu host yang bersama kita pada hari ini ialah Yang Berbahagia Datuk Zaharin Yassin, yang juga dikenali sebagai Sang Kelembai. Terima kasih Datuk kerana dapat hadir bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Dan yang istimewa je beliau adalah salah seorang mangsa yang dipecat serta-merta oleh UMNO. Dan kita harus ingat, sama ada pemecatan ini bijak atau tidak, kerana beliau adalah seorang veteran UMNO selama 52 tahun. Setengah abad. Satu abad lah. Setengah abad. Dan beliau berkecimpung dalam politik selama masa umur dia 18 tahun, masih muda remaja. Kalau kita mengenali Perdana Menteri masa zaman Tun Mahathir, beliau mengenali Perdana Menteri semasa zaman Tun Razak lagi. Zaman Tengku Abdul Rahman lagi. Jadi itulah dia. Seorang tokoh politik, seorang penganalisis politik, seorang yang celupa dan sebagainya, dipecat daripada UMNO. Saya rasa ini satu tindakan yang salah bagi saya lah kan. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan tentang politik semasa, secara telus, secara terbuka, secara berani, tapi secara santai. Itu adalah tema Cuit dan Selak kita pada hari ini. Datuk, ya. Orang mengatakan bahawa pembubaran parlimen ni akan diadakan lagi 2-3 hari lagi. Mungkin hujung minggu ini selepas pembentangan bajet pada hari Jumaat. Jadi teori Datuk mengatakan bahawa, saya baca dalam posting Facebook Datuk mengatakan bahawa mungkin election tahun depan. Jadi macam mana? Apa teori Datuk sekarang? Pertamanya, kita kena faham, kita dah menghadapi pilihan raya 14 kali. Dan 14 kali itu di bawah pentadbiran UMNO. Belum pernah berlaku lagi UMNO sebagai satu parti yang telah mengambil pendekatan mendesak Perdana Menterinya atau Presiden partinya untuk membubarkan Dewan Rakyat. Bukan parlimen sebab parlimen kita ada 2 dewan. Kita tak boleh membubarkan parlimen kerana parlimen juga ada Dewan Negara. Jadi itu kita bubarkan Dewan Rakyat untuk beri laluan satu pilihan raya umum berlaku. Apa yang saya nak katakan, bahawa jika pilihan raya ini diadakan atas desakan UMNO, dia akan menjadi dahuluan pada masa depan demokrasi negara kita. Maknanya perlembagaan yang meletakkan Perdana Menteri sebagai
prerogatif dia untuk nak membubarkan Dewan Rakyat ataupun dia membubarkannya kerana dia menghadapi undi tidak percaya dan kemudian mencadangkan ke bawah duli yang di Pertuan Agong dan terserah kepada budi bicara yang di Pertuan Agong perkenan atau tidak. Jadi ini agaknya saya rasa bahawa Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri tidak boleh melakukannya kerana beliau bukannya satu Perdana Menteri bagi keseluruhan UMNO itu atau Barisan Nasional itu. Dia masih ataupun mempunyai majoriti yang cukup berbanding dengan parti-parti yang lain atau dia pun tidak mempunyai mutlak kena berunding. Malah hari ini kita dah buat kenyataan Tan Sri Muhyiddin selaku pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PBM telah buat kenyataan jika dibawa di dalam kabinet kesemua menteri PBM ataupun Perikatan Nasional menolaknya. Jadi kalau benda ini disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berarti bahawa kabinet tidak mendapat satu keputusan sepakat. Jadi ia akan menyukarkan pilihan raya. Atau jika dilakukan juga oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, maka PBM mungkin akan keluar kerajaan lebih awal. Dari itu, dia lagi menyulitkan UMNO untuk menang. Dari itu pada pendapat saya, pilihan raya ini tak boleh atau akan berlaku dalam masa yang terdekat. Kerana Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob macam nak keluar rambut dalam tepung. Tepung jangan tumpah, rambut jangan putus. Dan pertama sekali ialah isunya sekarang di mana ruang kosong yang adanya pembubaran itu. Kerana dalam minggu ni Parlimen akan membentangkan atau Dewan Rakyat akan membentangkan bajet bagi pelaksanaan tahun depan. Lepas itu 10 hari bulan dan 11 hari bulan 10 hari bulan Isnin 11 tuanku akan berada di luar negeri. Dan kalaulah kata 10 hari bulan itu tuanku bersetuju, lepas tu 11 hari bulan pergi ke luar negeri, dia akan merosakkan imej kerajaan Melayu Beraja itu. Malah kerana dia meninggalkan negara selepas pembubaran. Jadi akan tercemarlah nama ke bawah duli tuanku kerana sebagai orang yang tidak bertanggungjawab. Kamu dah setuju Dewan Rakyat dibubarkan, Datuk tuanku pergilah holiday. Jadi itu saya kata tak munasabah langsung. Dan kemudian kita tengok bahawa perjalanan tuanku ini cukup 13 hari. Dia akan balik-balik kerana kalau 14 hari dia kena melantik pemangku Imtuan Agong. Jadi lepas itu pula dia ada tugas rasminya untuk membuat lawatan rasmi ke sebuah negara di Asia ini. Jadi tak ada nampaknya ruang antara antara Oktober dan November ini berlakunya pilihan raya. Tetapi pilihan raya ini sebenarnya adalah satu yang saya lihat cara UMNO tidak mau bersemuka. Cara UMNO tidak mau meminta rasuah. Cara UMNO tidak mau telus dalam isu yang berlaku di zaman pemerintahan dia. Iaitu apabila persidangan Dewan Rakyat ini berlangsung membahaskan bajet, saya dipahamkan ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan akan membangkitkan berapa isu penyelewengan, termasuk soal LCS, soal meriam, soal maritim yang kapal tak ada, soal solar, soal sekolah, yang mana jika dilakukan oleh ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan, dia akan memberi gambaran bahawa UMNO ni di zaman pemerintahan dia agak teruk. Anda mau mengundi dia lagi. Tetapi kalau pandai mengulasnya dan sebagainya, saya rasa itu tidak menjadi masalah untuk UMNO menjawabnya. Teori Datuk macam mana sekarang ni? Bila election? Teori saya akan berlaku pada bulan Januari, iaitu selepas bajet ini diluluskan. Kerana kalau bajet ini tak diluluskan, penjawat awam tak bergaji lah pada bulan Januari. Datuk, apa bezanya November dan Januari? Apa beza dia? Beza dia, bajet tu tak diluluskan dan kita belum tentu ada pemerintahan lagi. Dan bajet tak dia boleh tangguh dulu. Dan selepas tu kerajaan barulah akan kalau kerajaan baru pun, katalah kalau dia buat pilihan raya itu, tidak semestinya
bajet itu boleh dibuat, kita mesti tutup akaun 31 Disember. Ya. Kewangan negara tak boleh digunakan tanpa kelulusan Dewan Rakyat. Dari itu gaji tak ada. Jadi dulu ada berlaku zaman Tun Dr. Mahathir. Tengah-tengah bajet ditangguhkan dan adakan pilihan raya. Masa itu UMNO tengah kuat. Yang ini UMNO tidak tengah kuat. Jadi kalau UMNO atau Barisan Nasional tidak kuat, bagaimana you nak mengadakan pilihan raya? Jadi apa yang berlaku sekarang, pilihan raya teori saya akan berlaku pada bulan 2 sebelum Dewan Rakyat yang akan datang. Sebab teori saya ada bidang-bidang kuasa yang Tuan Agong boleh mengelakkannya pilihan raya ini berlaku tak selaras dengan pembubaran itu. Maknanya dalam beberapa perkara dalam perlembagaan yang di-Pertuan Agong boleh menangguhkan pilihan raya itu selama 6 bulan. Melantik seorang Perdana Menteri interim dan Kabinet interim. Seperti yang berlaku di zaman Tun Dr. Mahathir. Dia letak jawatan, dia dilantik balik sebagai Perdana Menteri. Hanya kesilapan Tun Dr. Mahathir, dia tak buat kabinet dia. Jadi dia habis tempoh begitu lah. Satu Perdana Menteri baru dia lantik lah. Kalau hari itu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri interim, dia minta pada Tuan Agong untuk melantik satu anggota kabinet. Kerana dalam perlembagaan juga ada menyebut yang Tuan Agong boleh melantik orang awam. Para jeneral jadi Menteri Pertahanan ke interim Perdana Menteri. Boleh melantik orang awam. Adakah itu kemungkinan akan berlaku sekiranya pembubaran berlaku hujung minggu ni? Saya rasa itulah yang akan berlaku. Sebab interim berapa lama tu? 6 bulan dia. 6 bulan. Dia berkuasa 6 bulan dia. Okey. Kemudian kena serah balik pada rakyat. Okey. Jadi interim inilah yang akan diguna pakai oleh Yang Tuan Agong untuk rakyat agak menghadapi masalah banjir ni. Sebab kalaulah banjir ni besar ke kecil ke dan sebagainya, kalau kabinet ni parlimen ni dibubarkan, siapa nak koman? Bantuan banjir, bantuan itu dan sebagainya. Tentu mesti ada menteri. Dan menteri sudah tidak berfungsi lagi. Dari segi polisi, segi dasar, tak boleh buat apa lagi. Malah kewangan pun tak boleh digunakan. Datuk, kalau kita tengok kebelakangan ni, isu banjir ni adalah jadi satu isu pembangkang yang tak nak pilihan raya. Jadi Datuk cakap tadi, UMNO pula mempunyai, orang kata apa? Ada udang sebalik batu lah untuk mempercepatkan pilihan raya ini. Jadi yang mana satu Datuk yang tujuan nak cepatkan pilihan raya ni? Apa faktor dia? Semua orang tahulah. Cuba Datuk cerita sikit. Pusat politiknya ialah ada setengah orang dalam UMNO ni berpendapat jika UMNO menang, jadi dengan sendirinya akan jadi kerajaan, dan dengan sendirinya peguam negara akan berubah, dan peguam negara akan membantu menarik balik tuduhan-tuduhan itu, ataupun hakim boleh dipanggil menggunakan pengaruh dia lah, politik untuk membebaskan ke hukuman yang setimpal. Yang ini orang yang berkaitan lah. Tapi dari segi yang lebih besar, nak disegerakan pilihan raya ini kerana ada orang nak jadi Perdana Menteri, iaitu menggantikan Datuk Seri Ismail Yaakob ni. Sebab Haraki Parti kalau dah menang pilihan raya, dia tidak akan memberikan laluan kepada orang yang bawah kepada dia. Tentulah Presiden. Poster boy Poster boy ni hanya di bibir saja, bukan di hati. Sebab saya pernah berlaku dalam tahun 1998. Ni pengalaman saya. Waktu kita nak tangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebaik saya balik di Pulau Pinang, satu discussion berlaku. Jadi apa yang dinasihatkan oleh almarhum Mokhtar Abdullah tu, tak boleh tangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik balik pada Pulau Pinang. Jadi dia soal, kenapa tak boleh tangkap dia? You ada kuasa sebagai peguam negara, kita boleh arah polis, kerana dia masih lagi timbalan Perdana Menteri. Kalau berlaku bersatu pada Tun Dr. Mahathir,
dia boleh dikeluarkan daripada lokap, daripada penjara untuk angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Walaupun tuduhan sudah dibuat kepada dia. Jadi isunya sama juga sekarang. Kalaulah berlaku pilihan raya, parti ini menang, Barisan Nasional UMNO, maka orang yang telah didapati bersalah ataupun sudah menjalani hukuman boleh dilantik Perdana Menteri. Dan kalau silap-silap, orang dalam penjara itu pun boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Kerana kata Speaker Dewan Rakyat, dia masih lagi ahli parlimen. Datuk sebagai seorang yang pengalaman 52 tahun. Datuk tengok semua pilihan raya. Berapa pilihan raya dah Datuk? Kalau pilihan raya kebangsaan ni saya dah merasainya 6 lah ke 7. Okey. Trend pengundi. UMNO sekarang ni dia begitu confident. Terlalu yakin bahawa mereka akan menang kalau pilihan raya diadakan dalam tempoh segera ni. Sampai dia kata, PAS kalau kau tak mau masuk, tak join kita pun tak apa. Gerak solo. Gerak solo. Jadi terlalu yakin. Jadi berdasarkan trend pengundi sekarang ni, apa pandangan Datuk berdasarkan pengalaman Datuk sendirilah? Dulu UMNO kuat. Ya. Kita ada bahagian penyelidikan di Ibu Pejabat UMNO. Jadi Ibu Pejabat UMNO bahagian penyelidikan itu yang memberikan research ataupun mengeluarkan kertas-kertas kajian mereka untuk pandangan Presiden dan Ahli Majlis Tinggi UMNO. Tapi sekarang kita dah tak ada. Disebab pemimpin UMNO ni dia dah macam babi tunggal dalam hutan. Dia tu main langgar saja tanpa ada melihat kajian-kajian yang lebih awal. Pertamanya, ini pertama kalinya Barisan Nasional bertanding di 191 kursi saja. Pertama kali kerana 31 kursi lagi di Sarawak, Barisan Nasional tak bertanding. Ini banyak orang UMNO tak tahu. Dia ingat semua negara ni. Di Sarawak tak ada Barisan Nasional sekarang. Tak ada parti yang bergabung dengan Barisan Nasional. Dari itu Sarawak terkeluar dalam pertandingan pilihan raya ini, dan dia akan melihat siapa yang menang, dia akan ikut dalam pilihan raya kali ini. Jadi kita bertanding 191. Dalam 191 kursi itu hanya 80 sahaja kursi kawasan orang Melayu. Solid. 80. 80 kursi. Solid lah. Yang 11 lagi itu tercampur. Yang orang Cina ada 40%, ada yang 80%. Jadi ini yang UMNO tak lihat. Jadi kita ambil yang 80 tu. UMNO hari ini ada 37. Persoalannya, bolehkah UMNO pertahankan 37 kursi itu, Datuk Teni? Jangan cerita nak menang ni, yang 37 itu. Yang keadaannya agak tidak begitu selesa dan sebagainya. Jadi tapi soalannya, apa yang confident sangat ni? Kalau itulah senario dia, jadi apa yang confident sangat? Mereka confident kerana basicnya ialah pilihan raya Melaka dan pilihan raya Johor. Ada ombak kononnya, ada wave yang menyokong BN UMNO ini. Tetapi dia tak sedar. Dan dia juga tak buat soalan. Kenapa di Sabah kalah? Pilihan raya umum negeri Sabah, pilihan raya negeri, bukan pilihan raya serentak. UMNO tak menang sebab masa itu Perdana Menterinya Muhyiddin. Jadi rakyat Sabah memberikan sokongan pada parti yang Perdana Menteri. Jadi di Melaka dan di Johor ni, Perdana Menterinya dah dari UMNO, Ismail Sabri Yaakob. Jadi mereka melihat bahawa di atas sudah UMNO Perdana Menteri, maka menanglah di Melaka dan menang juga di Johor. Tetapi soalannya sekarang ni, yang diorang confident sekarang ni, wave itu akan merobak kepada persekutuan. Dan kemudian itu kita lihat bahawa inilah yang saya lihat, Presiden UMNO ni tidak berhati-hati untuk membuat kenyataan, memberi syarat kepada PAS. Dia punya masalah, tak perlu PAS keluar pada Perikatan Nasional. Tak perlu. Hanya itu urusan dia. Kerana kita nak menang. Syarat pertama dia ialah kita takkan PAS. Jika UMNO tidak mencukupi bagi pemerintah, kita harap PAS memberikan sokongan. Itu saja.
Soal kamu nak keluar pada Parti Perikatan Nasional, tak berbangkit. Kalau itu presidennya cerdik. Tapi kita maklumlah presiden kita ni agak lemah cara fikirnya. Tak payah ada syarat lain. Syarat pertama, UMNO boleh bergabung dengan PAS secara konsisten, hanya kita bertukar kursi saja untuk memberikan keadilan kepada ahli-ahli parti. Contohnya di Kelantan, kamu jangan bertanding 3 kawasan. Tapi kami bagi kawasan UMNO untuk kamu ganti yang UMNO. Macam kita buat NCA, kita buat MSC. Kenapa ini tidak dipikirkan oleh Presiden Parti? Jadi apabila Presiden Parti akhirnya melihatkan keadaan itu, PAS nampaknya sekarang sudah cuci tangan. Kenapa? Kerana PAS dah kata, saya bukan nak kerjasama dengan UMNO untuk nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam ke sebagainya. Tapi dia bagi syarat yang sukar untuk dilaksanakan. Kan? Kalau PAS buat serang balas, saya boleh kerjasama dengan you. Keluar pada Barisan Nasional. Bagaimana pula? Kalau saya PAS kan, okey, kita boleh kerjasama dengan UMNO. UMNO keluar pada Barisan Nasional, kami keluar daripada Perikatan Nasional. Apa akan berlaku? Ini masalah. Datuk kata tadi UMNO sekarang ni tak kuat. Kan? Yes. Tapi ialah macam Datuk Zaini cakap, dia orang begitu confident. Kan? Jadi sejak bila tu yang dikatakan tak kuat tu, Datuk? Dia ukuran kuat tak kuat UMNO ni ialah waktu mesyuarat UMNO cawangan. Waktu saya jadi siswa UMNO bahagian tu, dalam bandar keluarga ni hampir 17,000 ahli dia. Kalau setiap kali persidangan saya campurkan kehadiran ahli-ahli UMNO di cawangan ni, tak lebih pada 2,700. Jadi yang 14,000 tu mana pergi? Orang UMNO ni. Dan satu lagi, UMNO ni tidak kuat kerana ahli. UMNO ni kuat dengan penyokong. Soal yang kita kena tanya sekarang ni, masih ada ke rakyat, orang ramai yang menyokong UMNO? Itu sebab saya, apabila orang dia buat keputusan pecat saya, positif saya begini. Saya pun selalu menggalakkan Datuk Zaini ke, Datuk Hassan ke, kalau nak masuk UMNO, jangan masuklah, kau sokong yang lah UMNO, tiba masuk ke undi. Maknanya kau nak masuk UMNO untuk apa? Kau masuk UMNO nak pegang jawatan, nak jadi ketua cawangan, nak jadi jawatan kota bahagian, nak jadi ahli parlimen. Jadi kalau kau tak bercita-cita begitu, buat apa kau nak jadi ahli UMNO? Kau sokong saja. Jadi apabila saya kena pecat, saya tak ada terasa apa-apa, kerana saya dah melalui proses jadi jawatan kuasa bahagian, jadi ketua bahagian, jadi ketua cawangan. Jadi kalau kena pecat, hanya saya tak ada hak itu ya. Tapi saya tetap nak memberikan sokongan kepada UMNO. Itu beza dia. Tapi Datuk, ini dah mengenai pecat ni, Datuk ni kata memecahkan rekod lah. Saya rasa lah 3 kali dipecat daripada UMNO. Bukan dia kata Datuk masuk PKR dipecat, atau masuk apa DAP kali dipecat, tapi dalam UMNO sendiri 3 kali pecat ni. Macam mana Datuk? Saya dipecat itu sebagai anggota parti. Kita dah sign kontrak kan, untuk mematuhi perlembagaan UMNO kan. Itu sebabnya UMNO ni pemimpin dia tak faham falsafah UMNO itu. Falsafah UMNO very simple. Falsafah perjuangannya mudah ya. Ada tertulis dalam buku, dalam perlembagaan. Bersatu, bersedia, berkhidmat. Jadi soalnya sekarang, adakah UMNO digambarkan sebagai satu parti yang bersatu untuk memecat ahli dia? Jadi itu dia. Yang soal yang patut disoal pada saya, kamu setia ke tak setia pada UMNO ni? Sebab dalam UMNO falsafah keduanya bersetia. Saya setia pada parti saya. Saya masih lagi ketua cawangan. Dan kemudian ditanya, kamu bekerja tak? Sebagai ketua cawangan, ada kamu bantu rakyat? Bukannya nak jangkit berjuang hidup Melayu, tapi apa yang kamu buat terhadap kamu sebagai ketua cawangan? Jadi macam saya dah berkhidmat kepada cawangan saya, bantu orang ramai. Saya menang 2 kali sebagai cawangan terbaik. Jadi 3 prinsip tu ada pada saya. Tetapi saya dipecat kerana kritik kepada Presiden Parti. Jadi itu yang benda yang kena faham. Jadi dalam UMNO ni, pertama saya kena pecat zaman Tun Dr. Mahathir. Masa itu dia Datuk Seri. Saya tulis surat bahawa dia akan dilanggar oleh Anwar Ibrahim. Dia tak percaya. Akhirnya berlaku. Dan akhirnya dia percaya dan berlaku. Dia terima saya balik jadi ahli UMNO. Dia pecat, dia terima saya. Kedua, zaman Pak Lah, saya kritik dalam blog saya Sang Kelembai, iaitu apabila orang ramai
terlalu marah dengan terlibatnya anaknya dalam bisnes, menantu dia Khairi Jamaluddin. Jadi saya panggil ke kerajaan 3 beranak. Jadi benda tu dah sinonim. Jadi tak boleh nak jawab. Sebenarnya dalam lembaga disiplin saya diberi amaran. Kerana apa saya diberi amaran? Kerana saya dah minta maaf dalam lembaga disiplin. Bersurat lagi. Masa tu Datuk dipanggil oleh lembaga disiplin. Ya. Yang dua tu. Yang kedua panggil lembaga disiplin. Yang pertama tidak. Yang ketiga ini saya pun tak tahu apa salah saya. Hanya dikata melanggar kod etika. Apa tuduhan tidak benar saya. Tetapi sebenarnya dalam perlembagaan UMNO, sebab perlembagaan UMNO tidak mentafsirkan sebelum membuat keputusan. 10.6 ini tidak boleh dibuat seperti mahkamah yang kamu mendakwa, kamu menghukum. Patutnya UMNO kena rujuk saya pada lembaga disiplin dulu untuk dilihat keputusannya apakah tuduhan-tuduhan saya itu betul. Dan Presiden boleh menghantar satu memorandum atau aduan bertulis kepada lembaga Presiden, kepada lembaga disiplin. Ni Zahari Muhammad Yassin tam saya ke kanan, ini ayat dia, ni video dia, untuk diambil tindakan kena langgar. Tak apalah, saya hadap lah lembaga dia. Tetapi sekarang ni apa yang saya difahamkan, main sebut dia. Agenda seterusnya kita nak memecat Zahari Muhammad Yassin, kita nak gantung Yusof Bakar dan Tajuddin Abdul Rahman. Setuju? Setuju. Tak ada perbahasan, tak ada apa. Sehingga kan pengurusi jawatankuasa disiplin pun dah letak jawatan, Datuk. Ya. Jadi Datuk, okey, kita akan sembang lagi tentang pemecatan ni selepas ini. Dan satu soalan, Datuk, kita melihat bahawa Perdana Menteri sekarang ni berkuasa. Datuk Seri Ismail Sabri, kita nampak dia berjaya lah. Setakat ni lah, walaupun orang kata itu, orang kata ini, dia nampak dia ada traction dia sebagai Perdana Menteri. Apa kedudukan dia selepas ini? Pasal semuanya watikah berada dalam tangan Presiden Parti. Jadi sebelum Datuk jawab, kita berehat seketika. Selepas ini Datuk akan menjawab soalan tersebut. Kita berehat sekejap. Terima kasih. Kembali ke tweet dan selak bagi menjawab soalan Datuk Zaini tadi. So Datuk, apa jawapan kepada soalan Datuk Zaini tadi tu? Pertama, dalam tempoh Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ini, saya nampak tidak berapa kontroversi sangat dari segi kenyataan politik dia. Cukup setahun tu, cukup setahun bulan Ogos hari itu. Dan dia lebih banyak menumpukan kepada kerja dia. Kerja, aktiviti dia. Masalah yang dihadapinya yang berbeza dengan Tan Sri Muhyiddin sebagai Menteri, dia diserang oleh anggota partinya sendiri. Diserang oleh Presiden partinya, diserang oleh partinya UMNO sendiri. Berbeza dengan parti-parti yang komponen dia. Malah sesekali Tan Sri Muhyiddin ada juga mengusik Datuk Seri Ismail Sabri, tapi tak dilihat sebagai hendak bermusuh. Berbeza dengan serangan yang dilakukan oleh pemimpin UMNO yang memperlihatkan seolah-olah hendak bermusuh dan sampai ke satu tular yang dia tak dipecat keahliannya dan tak dinafikan. Ini yang masalah. Walaupun saya dah WhatsApp pemimpin tertinggi parti, benar ke Ismail Sabri nak dipecat? Dia kata tak ada dalam agenda. Yang itu jawapan dia kepada saya. Tetapi jawapan dia kepada publik, setelah tular Ismail Sabri bakal dipecat, syarat majlis tertinggi ini akan pecat, tak pernah dinafikan. Malah Sejak Agung sendiri tidak membuat kenyataan bahawa tak ada di dalam kamus UMNO nak memecat keahlian Ismail Sabri Yaakob kerana tidak mematuhi arahan parti untuk membubarkan Dewan Rakyat. Jadi ini yang sekarang ni menjadikan Datuk Seri Ismail Sabri ini agak dilihat lemah oleh orang ramai. Hal yang melemahkannya itu ialah partinya Ismail Sabri, iaitu UMNO itu sendiri. Jadi itu yang saya lihat sekarang ni, patutnya UMNO berhenti dari menyerang Ismail Sabri Yaakob ini. Kerana dalam tempoh dia jadi Perdana Menteri,
dan berapa kementerian di bawah tugas Menteri UMNO, tentulah banyak membantu ahli UMNO. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku sekarang, ketidakpuasan hati kelompok yang dipanggil kluster mahkamah ini, yang mereka hendak sangat supaya sesuatu dilakukan terhadap kluster mahkamah, dan Ismail Sabri tak mampu untuk melakukan ini. Datuk, Ismail Sabri bukan bodoh lah. Beliau dah jadi Perdana Menteri selama setahun. Beliau juga ada dia punya orang-orang belakang dia yang menasihati dia dan sebagainya. Sudah tentu dia juga ada strategi. Dan dalam masa setahun ni dia dah mimpi indah lah dia jadi Perdana Menteri, dan kemungkinan dia juga akan mahu dah jadi Perdana Menteri lagi selepas ni. Jadi apa strategi dia yang mungkin Datuk tahu, yang orang tak tahu, yang mungkin dia akan come back, dalam masa terdekat ke ataupun selepas pilihan raya ke, macam mana? Pertama, kita kena lihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni seorang peguam. Sama ada dia peguam yang hebat atau apa, dia tulisannya undang-undang. Tentu dia ada memahami undang-undang. Apa yang boleh dan tak boleh dia lakukan. Bila saya melihat strategi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, dia lebih merupakan, dia tahu dia Perdana Menteri, bukan naib Presiden UMNO. Jadi kalau UMNO dalam mesyuaratnya dia sah, dia faham bahawa itu aku punya hal. Soal you nak buat apa-apa, up to you. Tetapi dia masih lagi mendapat sokongan menteri kabinetnya. Tak ada seorang pun menteri kabinetnya meletakkan jawatan kerana protes dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi di sini dia ada kekuatan. Dalam keadaan ini, kemungkinan ada orang gusar bahawa jika berlakulah kata watikah tak diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk bertanding di Bera, itu adalah dendam politik dan menghancurkan seluruh UMNO ini. Dan UMNO akan ditolak dan akan kalah. Saya rasa nak menang 10 kursi pun susah. Ini Presiden Parti dan ahli majlis tertinggi dan kelompok yang mengelilingi Presiden kena faham. Sepatutnya Presiden menjawab isu ini, bahawa tidak timbul soal pemegang jawatan ini yang akan tidak diberikan tauliah, kerana di dalam penamaan calon-calon pilihan raya incumbent yang memegang jawatan sekarang, sama ada ahli parlimen atau Dewan Negeri, namanya di atas, baru pilihan di bawah. Jadi itu kita kena tengok. Itu sebab saya kata saya cadangkan UMNO tubuhkan lembaga bebas untuk membuat siasatan, kajian, report, menyokong atau tidak calon sedia ada 37 ahli parlimen ini dan juga ahli Dewan Negeri. Jadi kalau reputasi macam ahli parlimen tak datang ke Dewan Rakyat, ahli Dewan Negeri tak ni, kemudian kita tengok lawatan dia, apa dia punya laporan report kad dia teruk, asyik dapat D, C, yang ini patut dilucutkan oleh UMNO dengan cadangan jawatankuasa bebas ini. Inilah cara UMNO nak memberitahu, ini cara UMNO nak menilai ahli-ahli parlimen, bukan kerana dia kawan, kerana dia sokong. Sebab saya dipahamkan pada awal perbicaraan Presiden di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, tak ada orang yang datang-datang ni nak bagi simpati. Tapi selepas dia dibebaskan, kabarnya lah, saya tak tahu, saya tak pergi, kawan-kawan yang pergi, ramai orang luar biasa. Pergi bukan nak tunjuk sokongan kepada Presiden Parti, tetapi nak melobi jadi calon. Jadi ini bahaya kepada parti. Datuk Tapi Datuk, Ismail Sabri ini kenyataan dia, dia bagi tahu kata kuasa pembubaran tu ada pada dia sebagai Perdana Menteri, bukan parti politik. Adakah ini menggambarkan bahawa dia dah dia akan menyerahkan pembubaran tu, kan? Tapi kemudiannya dia serah pada Agong lah. Itu kuasa Perdana Menteri. Itu bagus tu soalan tu. Dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Sabri Yaakob bahawa itu bidang kuasa dia,
dia bererti dia hilang sabar dah. Saya lah. Ya, betul. Kalau kita jadi dia, saya terpaksa buat kenyataan dia. Yang kau nak sibuk suruh aku sini. Betul. Itu kuasa aku. Itu kuasa aku. Maknanya hilang sabar. Ya. Dan dia cuba sekolahkan orang UMNO ni. Betul. Sebab UMNO ni dia emosi. Dia bukan orang yang rasional, yang boleh berfikir. Tak boleh. Pada dia bubar untuk naik. Tetapi adakah dia toleh belakang tu dah cukup ke kekuatan dia? Sebab Sun Tzu sendiri dan ilmu perang dia yang penting sekali, formula nombor 1 dia iaitu cek cuaca. Itu formula nombor 1. Cek cuaca. Dalam perang cuaca. Kedua, dia kata kamu tengok lapangan. Makna ni di bawah tu menyokong kau ke tidak? Tentera kau kuat ke? Rakyat makan ke tak makan? Itu dia. Kemudian kena tengok nombor 3. Kau punya panglima ni mampu ke tak mampu? Boleh ke naikkan semangat askar-askar di bawah ni? Dato' Zaini Hassan, Dato' Zaini Hassan, panglima perang. Saya yang di bawah ni nampak dia keringnya macam luar tompel dia. Panglima perang apa? Hilang semangat. Itu benda-benda yang kena dikaji. Jadi dalam soal ini, kalau dilihat daripada strategi Sun Tzu tu, UMNO ni tak ada menilai benda-benda itu. Tak ada. Dia tak melihat kaji. Itu sebab saya kata, kalau nak buat pilihan raya waktu banjir, pemuda UMNO redah banjir untuk kempen. Masalahnya orang banjir tu nak keluar pergi mengundi ke? Keduanya, pemuda UMNO ni dah dapat kajian berapa orang yang boleh berenang. Kita takut waktu banjir pemuda UMNO sendiri yang hanyut dengan banjir. Lemas. Daripada jawapan Datuk ni, kita pun dah celaru lah. Rakyat lagi celaru. Kalaulah pilihan raya diadakan lah bulan depan lah misalnya, apa yang dia nak pilih ni? Saya sendiri pun saya tak tahu saya nak pilih siapa. So macam mana Datuk? Minum dulu. Dia masalah sekarang jitu. Hanya ada 2 parti saja yang jitu. Iaitu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. UMNO masih bersepah lagi. Ketumbukan tenteranya tak begitu tersusun. Dan itu dalam pilihan raya ini, rakyat akan melihat siapa yang jitu ni. Siapa yang nampak ikatannya kuat, bersepadu. Mereka akan lihat Pakatan Harapan. Parti PKR, DAP, Amanah nampak terlalu kuat. Silaturahim dia ke, persahabatan dia ke, gerak tempur dia ke, dan kemudian melihat Perikatan Nasional walaupun gojang sebagainya. Tapi apabila melihat UMNO, mereka lihat UMNO ni bersepah lagi. Ikut haluan masing-masing. Ada yang pro Datuk Seri Sabri Yaakob, ada pro Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini akan merusingkan macam orang Datuk Zaini ni. Jadi you nak ke menyokong satu parti yang you lihat tidak jitu, tidak bersatu padu, berpecah belah. Jadi itu sebab apa dipanggil roadmap tu, untuk nak pilihan raya ni UMNO tak menunjukkan haluannya. Contohnya saat-saat air baru kata Datuk Seri Sabri Yaakob lah poster boy, tetap calon Perdana Menteri. Tapi sebelum tu kamu tak cakap begitu. Jadi pilihan apa dalam keputusan yang dibuat oleh kenyataan yang dibuat oleh Ahmad Madlan 30 bulan tak menyebut pula keputusan Majlis Tertinggi telah memutuskan kita akan kekalkan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Tak ada sebutan itu. Yang ada sebutan pergi Istana Negara minta pembubaran Dewan Raya. Jadi inilah yang agak kalangan pengundi muda 18 tahun ke atas ni confused. Kalau macam Datuk dengan saya boleh lagi fikir 2-3 kali. Mereka kata apa benda ni? UMNO ni. Jadi sama ada dia orang tak keluar mengundi. Tak keluar mengundi atau dia orang keluar akan protes. Awal protes kita akan kalah. Macam saya kata 80 kursi yang UMNO nak bertanding ni, yang diharap kokoh kuat ni, kena berkongsi. Berkongsi dengan PAH, berkongsi dengan PBM, berkongsi dengan PKR Melayu, berkongsi dengan DAP Melayu. 5 sekurang-kurangnya, termasuk Amanah. Jadi 80 kursi ni direbut oleh 5 orang Melayu. Jadi siapa yang nak menang ni? Siapa yang jitu? Yang jelas PKR kalau dia bertanding
non-Malay dalam kawasan itu semua beri sokongan. Walaupun dia Melayu. Sebab dia melihat PKR ini ada kerjasama dengan DAP. Untuk ni. Tapi kalaulah orang Cina, dia nak menyokong UMNO, dia tengok MCA 5 ekor je. Apa yang boleh buat? Itu yang masalah. Ini teori lah, konspirasi teori. Adakah kemungkinan sengaja dilakukan oleh UMNO, terutamanya presiden dia, untuk memastikan bahawa Anwar Ibrahim akan berkuasa selepas ini? Pada saya, hubungan antara Anwar dengan Zahid sudah termeteri dalam satu perjanjian pengkhianatan yang mana Zahid Hamidi bersama Najib menandatangani untuk melantik Anwar Ibrahim. Dari itu, dia punya jawapan konspirasi itu mungkin tidak ada. Tetapi orang Melayu, khasnya ahli UMNO pun, saya rasa dia ragu. R-A-G-U. Jadi dia terus kena pecat ni. Ragu. Jadi ragu ni adalah satu masalah besar dalam masa kempen pilihan raya lalu. Jadi soalnya sekarang, orang Melayu UMNO pun ragu ni. Betul ke Zahid nak menangkan UMNO atau nak menolong Anwar? Sebab persahabatannya itu sampai sekarang cikgu dia serang menyerang. Cikgu. Bukan cikgu. Waktu di pejabat Najib tahun 80-an, gambar Anwar dengan gambar Najib atas belakang dia. Dia beritahu ini bos, iaitu Anwar Ibrahim. Bukan cikgu bos. Bos saya. Ini ketua saya, menteri saya. Ini semua orang tahu. The all-timer macam saya tahu. Jadi soal dia sekarang, kalau Anwar menang, sebagai Perdana Menteri, memanglah kena terima rakyat di atas sumbangan sedikit sebanyaknya dari Zahid Hamidi. Ya. Bukan konspirasi. Bukan konspirasi Sumbangan tu daripada Zahid kerana tidak kokohnya UMNO itu, orang Melayu atas pagar, orang Melayu yang dulu simpati dengan UMNO beralih arah menyokong Anwar kerana pilihan raya ini ialah pilihan raya pertentangan yang sama dengan 2014. Kamu nak pilih Mahathir Perdana Menteri, nak pilih Najib Perdana Menteri. Mahathir nak pulihkan ekonomi, nak betulkan negara. Najib menyamun perompak, pencuri. Jadi rakyat pilih daripada dia. Sekarang kita menghadapi benda yang sama. Kamu nak pilih Anwar Ibrahim atau kamu nak pilih Zahid Hamidi atau Ismail Sabri Yaakob. Kerana kita terpaksa sebut dua nama ni. Sebab tak ada keputusan mutamat sekarang. Ya kan? Kecuali Zahid Hamidi demi kepentingan UMNO, demi kepentingan UMNO nak menang, dia declare sekarang untuk letak jawatan dia dan tidak bertanding lagi. So, Datuk Hassan, saya dah terkedu. Jawapan yang mantap. Jadi Datuk, kita balik kepada Datuk sendirilah. Boleh Datuk ceritalah. Datuk ni walaupun dah dipecat daripada UMNO, seorang yang lantang mengkritik UMNO, apa dia yang sebenarnya tu? Apa dia sebenarnya? Adakah disebabkan oleh Datuk ni seorang yang sayangkan parti itu? Adakah sekarang ni parti itu lebih diutamakan ataupun individu itu lebih diutamakan sebagai seorang veteran UMNO lah? Saya pernah kata, kalau saya ni UMNO ni, semua orang dah lari dah. Tinggal dalam UMNO ni ayam dan itik, saya tunggu lagi lah. Itu komitmen saya terhadap UMNO. Saya tak pernah lari dalam UMNO ni. Dari itu saya menyerang UMNO ini dengan harapan, kerana saya dilatih dalam kader, iaitu untuk menguatkan parti ini. Kita kena dapat feedback, kena dapat apa yang berlaku di ground ini, di lapangan ini. Jadi saya kritik itu benda-benda yang sebenarnya adalah perbualan akar umbi rakyat di kedai kopi, orang yang ketidakpuasan hati dia. Jadi sebagai pemimpin kecil, dan kebetulan dah ada pula perkara yang memudahkan, iaitu media sosial, saya zahirkanlah apa yang mereka terkilat. Dan kerana saya tidak ada niat apa-apa untuk tujuan nak ugut, kerana tak dapat itu, tak dapat ini. Tak ada benda tu. Saya tak ada benda-benda tu. Walaupun
musuh politik saya dalam UMNO kata, oh saya salam balik tiang, nak power orang, saya ni kau tak dapat dedak, jadi begitu. Sebenarnya saya tak perlu benda itu semua. Tetapi kerana mereka melakukan itu, jadi mereka melihat saya pun melakukan benda yang sama. Sebenarnya saya sayangkan UMNO ini. Saya suka UMNO ini kerana kepentingan Melayu. Walaupun jiwa saya seorang yang kiri. Saya budak sosialis sebenarnya. Walaupun umur saya 18 tahun saya menyertai UMNO. Dalam masa yang sama, saya ada hubungan baik dengan almarhum Ishak Haji Muhammad, dengan Ahmad Bustama, dengan Omar Osman dan juga Zulkifli Ismail daripada Kuantan. Mereka ni latih saya terhadap bagaimana menjadi orang kiri, apa yang perlu kita tentang. Itu sebabnya saya tidak boleh kaya. Sebab penting sekali kita jangan mendahulukan diri kita. Kita kena mendahulukan orang. Jadi soal pokoknya saya kritik itu dengan harapan pemimpin ambil iktibar, betulkan benda yang tak betul. Macam Najib kan, Razak. Kalau dulu YNDB itu dia lebih awal hadir dalam Nothing to Hide. Soal tak betul soal. Tapi kalau dengan Dr. Mahathir pun dia tak nak berdepan, gunakan Ketua Polis Negara masa itu IGP Khalid untuk mengatakan itu keselamatan sebagainya. Bagaimana? Dan itu saya lihat dah mula dah imej UMNO meredup. Apabila dia tak ada Nothing to Hide. Kemudian kenapa dia tak belajar dengan Dr. Mahathir? Dr. Mahathir juga tidak begitu bersih sangat. Malah pernah berlaku isu perwajar yang akhirnya bankrupt sampai 7-8 bilion. Lebih besar lagi daripada YNDB itu pada asalnya. Tapi Dr. Mahathir seorang yang bijak strategi dia. Jadi dia menangkap Eritrea, dituduh. Jadi semua mata tumpu kepada kesilapan berlaku pada perwajar itu pada Eritrea. Ya, mendiang Eritrea, kan? Jadi apa yang saya nak katakan, patutnya dia dah buat report polis tangkap YNDB itu, tangkap dulu supaya masalah itu selesai. Tapi dia asyik mengatakan. Jadi dia ingat betul, tetapi dia mungkin memegang falsafah yang digunakan oleh Soekarno. Ada satu falsafah Datuk Hassan dan Datuk Zaini yang Soekarno gunakan. Ayatnya mudah. Kamu jamin dahulu kepentingan umum sebelum kamu jamin kepentingan diri. Setelah kamu jamin kepentingan umum, terjaminlah kepentingan diri kamu. Itu Soekarno punya filosofi. Maksud dia dengan bagi orang pergi haji YNDB, bagi BRIM ini, dia melihat bahawa dah ada jaminan kepentingan rakyat, kepentingan orang ramai, maka dia fikir dia curi sikit, Rosmah curi sikit, ini rakyat tak ambil kisah. Formula itu tidak, nampaknya tak menjadi. Walaupun itu pernah digunakan pakai oleh Soekarno, dan Soekarno juga terpaksa dibagi Gestapo 30 September dan dia digulingkan. Walaupun Soekarno begitu hebat pidatonya dan meyakinkan rakyat sehingga isu Marhain itu menjadi satu propaganda pada Soekarno. Di Malaysia melihat Marhain itu sebagai orang miskin. Tidak. Soekarno menggunakan Marhain itu orang yang tidak berubah. Sebelum perang, sebelum merdeka, dia jumpa Marhain dengan tanah dia, dengan cangkul dia. Kemudian lepas mereka dia jumpa Marhain. Keadaan begitu. Jadi dia kata ini kaum Marhain, kaum yang tidak berubah. Tapi di Malaysia ni kalau kita jumpa orang tertentu, dia akan kata aku ni Marhain Zahrin. Dia tahu tak apa maksud Marhain itu? Marhain itu ialah orang yang tidak berubah. Yang dulu ada tanah dua sangkara dengan cangkul, ubi kayu dan sebagainya. Dia tak nak ubah jadi besar. Golongan Marhain ni banyak di kawasan Balda lah. Yang tak mau berubah, dia diberi tanah untuk cucuk tanam 2-3 ekar, dia tak buat. Dia bagi orang. Jadi golongan-golongan ini. Jadi inilah yang dibuat oleh Najib Razak. Dia rasa dia dapat pembelaan rakyat apabila dituduh. Dan apabila kalah pilihan raya, dia dituduh, baru dia nak menyerang sana dan sebagainya. Dia cuba membela diri dia sebagai orang baik. Jadi inilah kesilapan terbesar pemimpin. Jadi Datuk,
Datuk masih sayangkan UMNO? Oh, saya kalau saya tak sayangkan UMNO, saya tak adil lah syarat cawangan saya. Malam tadi, yang terakhir, setelah tugas. Malam tadi? Saya hadir, bagi tahu, serahkan tugas pada pemangku, minta diorang terus berjuang, bekerja untuk pilihan raya. Mana saya bantu, saya bantu. Saya orang UMNO. Jadi bagaimana saya nak buat? Walaupun saya ada tawaran, main gelap-gelap, main suka-suka, ibu hati bolehlah PKR calonkan saya di Bantan Selatan. Dan ramai orang tanya, apa alasan pemecatan tu? Alasan pemecatan tu tak ada apa. Saya melawan Presiden. Itu saja alasan dia. Takkan tak boleh kritik Presiden? Oh, tak boleh. Sebab kononnya terlalu peribadi. Jadi saya menyerang Presiden itu kerana askar-askar dia juga menyerang saya. Jadi untuk nak mempertahankan diri saya kenal lah. Tapi saya nampak askar dia salah target. Sniper dia tu tak begitu tepat. Tembak saya kena telinga. Tak mati pun. Macam tu lah. Jadi tak apalah, pemecatan tu hak dia. Tetapi saya nak katakan pada saya, ya pecat tak pecat, saya sama. Saya sal dalam UMNO ni, dan kalau saya nak bertukar parti, kalau saya ada peranan, umpamanya nak diminta jadi calon wakil rakyat, saya tanding, saya tukarlah. Kalau setakat macam jadi ahli parti, nak lepaskan geram pada Zahid Hamidi, saya tak buat. Kalaulah, soalan terakhir tuan-tuan, pejuang, contoh dia lah, mencalonkan Datuk sebagai calon pilihan raya ini, adakah Datuk akan terima? Pejuang ni satu parti sementara. Dia saya panggil parti ini parti kacukan. Contoh dia, contohlah. Parti kacukan. Kita kena lihat kekuatan. Kalau Pejuang, Putra, ni semua parti kacukan. Yang campur itik dengan ayam campur jadi ini. Jadi saya termasuk Bersatu pun. Bersatu pun parti kacukan. Jadi saya PKR juga parti kacukan. Betul. Jadi saya selalu kata, dan saya konsisten. Kalau saya hendak betul-betul terjun balik lapangan politik untuk jadi wakil rakyat, bukan PKR sebenarnya, DAP. Sebab saya nak membersihkan DAP ni sebagai parti yang bertentangan dengan UMNO sebenarnya. UMNO tidak bertentangan dengan parti Islam. PAS. UMNO tidak bertentangan dengan parti PBBM. Tak ada tu. Semua tu parti yang mempertahankan sistem kapitalis, yang menekan rakyat, yang mengutamakan pelaburan perniagaan. Tetapi yang kiri hanya dua, PKR dan juga DAP. Tapi PKR masih longgar lagi pendirian kiri dia. Tetapi DAP jelas satu parti demokratik sosialis. Jadi itu sesuai dengan saya. Itu sajalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah program kita selama 30 minit bersama dengan Sang Kalambai ataupun Datuk Zahrin. Kita telah melihat bagaimana beliau berfikir, bagaimana beliau menganalisis terhadap kedudukan politik kita pada hari ini. Dan kita akan bersama dengan beliau lagi di masa-masa akan datang, terutamanya di masa pilihan raya kelak. Dengan itu saya sudahi, saya dan Datuk Hassan sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih.